button, relay akan energize, relay sini akan energize. Lepas tu switch R1 akan normally close, normally open akan jadi normally close. Lepas tu mentol akan menyala. Kita boleh tekan push button balik, relay disenergize, mentol tidak menyala. Ini untuk tas 1B. Lepas kita tekan power supply, mentol yang pertama akan menyala. Kemudian apabila mentol pertama menyala, kita akan tekan push button. Kita tekan push button, relay akan di-energizekan, dan R1 tadi dia akan daripada normally open dia akan jadi normally close. Kemudian di sini pula akan jadi normally close dan mentol yang kedua akan menyala. Tapi apabila kita lepaskan push button, mentol di sini akan menyala semula. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menunjukkan observation untuk lab activity 1, iaitu adalah perbezaan di antara 1A, task 1A dan juga task 1B. Di sini adalah task 1A dan juga di sini adalah task 1B. Okey, baiklah. Untuk perbezaan di task 1A adalah apabila kita menekan push button, arus akan melalui laluan yang pertama di sini dan akan mengenergiskan relay, dan switch di R1 daripada normally open akan menjadi normally close dan membenarkan arus melaluinya, dan mentol akan menyala. Kemudian apabila kita menekan semula push button, arus kita menekan balik push button, relay di R1 di sini akan discharge dan kontak di laluan kedua di sini akan daripada close akan menjadi normally close akan menjadi normally open, dan arus akan terputus dan lampu pula akan tidak menyala. Baiklah, untuk aktiviti task 1B, untuk perbezaannya adalah apabila kita menekan power supply, lampu mentol di laluan yang ketiga ini akan menyala. Kemudian apabila kita menekan push button, lampu di laluan yang kedua akan menyala, dan relay di R1 akan di-charge, dan R1 daripada normally open akan menjadi normally close. Dan kita perlu holdkan PB1 PB1 untuk menyalakan lampu di laluan kedua. Dan bila kita tekan semula, kita melepaskan push button di laluan 1, push button mentol di sini akan terpadam, dan R1 daripada normally close akan menjadi normally open, dan mentol di laluan yang ketiga akan menyala semula. Sekarang saya akan menerangkan observation untuk yang kedua, iaitu adalah perbezaan dua relay di task 1B. Ini merupakan data bagi 1B. Untuk kontak yang pertama, untuk kontak yang di laluan yang kedua ini, dia adalah normally open, manakala kontak yang kedua adalah kontak yang di laluan yang ketiga di sini adalah normally close. Baiklah, apabila kita tekan push button, relay akan energize. Kemudian relay dekat laluan yang kedua akan bertukar menjadi normally close daripada normally open, manakala second relay di laluan yang ketiga akan bertukar daripada normally close menjadi normally open. Okey, Assalamualaikum. Okey, saya akan menjawab soalan untuk lab activity 1. Soalan nombor 1, state the type of relay used in the relay module. Mention number of pole and throws. Okey, ini ialah saya akan tunjukkan litar untuk task 1A dan ini ialah task 1B. Okey, untuk relay yang digunakan untuk task 1A ni, dia menggunakan relay single pole, single throw, dan untuk task 1B
ialah single pole double throw. Okey, untuk soalan nombor 2, state the number of relay in the relay module. Okey, untuk lab activity 1 ni, task A dan task B menggunakan 2 relay. Sekarang saya akan terangkan aktiviti 2A. Apabila push button ditekan, relay akan energize dan switch normally open jadi normally close. Lalu timer akan bergerak dalam masa 5 second. Apabila timer habis 5 second, lalu switch timer normally open akan jadi normally close, lalu lampu akan menyala. Tuan. Okey, sekarang saya akan terangkan tentang aktiviti 2B. Apabila push button tekan, mentol akan menyala. Apabila kita tekan push button semula, relay akan energize, lepas tu switch akan normally open jadi normally close, lalu timer akan bergerak. Dia akan counting dari 5 second, lalu dah counting 5 second ke kosong, mentol akan terpadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menerangkan observation untuk lab activity yang kedua, iaitu adalah yang pertama iaitu adalah menyatakan minimum dan juga maksimum timing yang boleh disetkan. Di sini terdapatnya pemutar warna hitam di sini. So kita boleh setkan timingnya. Selepas pemakaian kami mendapati minimum timingnya adalah 1 saat, manakala untuk maksimum timingnya adalah 10 saat. Kali ini saya akan menerangkan pula observation yang kedua bagi lab activity kedua, iaitu adalah nyatakan perbezaan di antara timer activity task 2A dan juga task 2B. Di sini adalah task 2A, litar task 2A, dan di sini pula adalah litar task 2B. Okey, baiklah, untuk task 2A, apabila kita menekan push button di sini, relay timer akan menjadi normally close dan timer akan mula start counting down daripada 5 hingga 0. Dan apabila menjadi 0, T1 di sini akan menjadi normally close dan akan mengalirkan arus elektrik kepada mentol dan mentol akan menyala. Kemudian apabila kita menekan semula push button di sini, mentol di sini tidak akan menyala semula kerana T1 telah menjadi normally open semula dan R1 menjadi normally open. Dan ini yang disebut sebagai on delay. Tapi apabila kita menekan push button, kemudian kita menekan semula push button pada ketika waktu tidak habis lagi, T1 dan juga R1 tidak dapat mengalirkan arus elektrik kerana telah pun menjadi normally open dan tidak dapat mengalirkan arus elektrik kepada mentol. Kemudian untuk timer bagi 2B pula adalah apabila kita menekan push button, R1 akan menjadi normally close dan juga T1 juga akan menjadi normally close. Ini akan menyebabkan dapat mengalirkan arus elektrik terus kepada mentol dan mentol akan menyala. Tetapi apabila kita menekan push button dan timer start counting down daripada 5 hingga 0, mentol di sini tidak akan menyala kerana T1 dan juga R1 telah pun menjadi normally open semula. Tetapi apabila kita menekan semula dan kita tekan sekali lagi dan kita menekan sebelum masa tamat, mentol tetap akan menyala. Dan ini task 2B disebut sebagai off delay. Okey, sekarang saya akan menjawab question untuk lab activity 2, iaitu soalan nombor 1, iaitu state the timing function for the timer in task 2A and task 2B. Okey, ini ialah litar untuk task 2A dan ini ialah litar untuk task 2B. Okey, fungsi timer ialah on delay timer kerana timer akan mula menghitung apabila PB ditekan, dan off delay timer untuk task 2B
kerana timer akan menghitung apabila push button dilepaskan. Sebagai contoh, apabila push button tekan, timer akan start menghitung, lalu mentol akan menyala. Manakala untuk task 2B, apabila kita tekan push button, kita tutup, tekan kembali push button, counter akan start menyerah sebanyak 5 second dan lampu akan terpadam. Okey, itu untuk soalan nombor 1. Okey, sekarang saya akan menjawab soalan nombor 2, iaitu if the timer connection is modified as per below, describe the operation of the circuit. Okey, ini ialah circuit tersebut. Apabila kita play, kita tekan push button, litar ini masih menggunakan on delay timer kerana apabila push button ditekan, timer akan menghitung. Perbezaannya ialah kontak T1 iaitu normally close. Kita akan tekan push button semula, counter akan menyerah, lalu mentol akan padam. Okay, itu saja. Untuk lab activity yang ketiga, untuk lab activity ketiga kita dah setkan di sini 5, iaitu adalah tekan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lampu di sini akan menyala. Kemudian untuk mematikan lampu ini semula, kita tekan butang reset di sini, dan dia akan mati. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan observation yang ketiga, iaitu adalah menyatakan fungsi PB1 dan juga fungsi PB2. Okey, baiklah. Fungsi PB1 adalah untuk kita mengira berapa banyak kali kita tekan yang seperti nilai yang berada di dalam counter ini. Dan apabila nilai di sini menjadi nilai counter menjadi kosong, maka arus akan mengalir di laluan yang ke-6 dan C1 daripada menjadi normally open akan bertukar menjadi normally close dan mentol di sini akan menyala. Kemudian fungsi PB2 pula adalah untuk reset semula nilai di counter. Seperti begini. Sini apabila telefon ditekan, arus akan mengalir dan nilai di counter telah pun menjadi nilai yang sedia kala, iaitu adalah 5. Kita boleh setkan nilai di counter ini berapa banyak yang kita nak dan mengganggu proses penyeraan di butang reset atau PB2. Okey, sekarang saya akan menjawab question untuk lab activity 3, iaitu soalan nombor 1. If the counter connection is modified as per below, describe the operation of the circuit. Okey, ini ialah simulation menggunakan fluid sim untuk menjawab soalan lab activity 3, question nombor 1. Okey. Litar ini lebih kurang sama dengan litar sebelum ini, tetapi fungsinya akan sedikit berbeza. Dengan menggunakan simulasi, apabila push button ditekan, arus akan mengalir di dalam litar kerana keadaan pada switch line kelima ialah normally close. Oleh kerana itu, arus akan mengalir ke line 5. Sekarang saya akan tekan push button 1 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang the counter akan start menghitung, lalu relay akan de-energize. The switch dekat line 5 ni dia akan menjadi normally open. Untuk reset the counter, kita tekan PB2. So dia akan reset kontak C1 ni, dia akan kembali daripada normally open kepada bentuk asalnya, iaitu normally close. Okey.